Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan. Saya Mastura binti Katamin akan membincangkan mengenai dasar inovasi pendidikan negara. Pada hari ini, saya akan mengulas mengenai maksud inovasi, di mana inovasi ialah kaedah untuk menghasilkan produk atau perkhidmatan yang lebih baik sama ada melalui pengubahsuaian atau penambahbaikan. Ini merupakan hasil cetusan idea kreatif dan inovatif dalam mana-mana aspek kerja yang dapat meningkatkan kualiti dan produktiviti dalam inovasi. Definisi mengikut Roger E. Miller pada tahun 1971 menyatakan bahawa inovasi merupakan satu idea atau amalan atau objek yang dianggap baru oleh seseorang. Manakala menurut Spencer pula pada tahun 1994 menjelaskan bahawa inovasi ialah sesuatu yang dianggap baru dan lebih daripada yang lama oleh seseorang individu itu sendiri. Manakala menurut Sufyan Hussein pada tahun 2001 menyatakan bahawa melalui kertas kerjanya pada Seminar Dasar dan Pengurusan Pendidikan menyatakan inovasi ialah bermaksud pembaharuan, modifikasi atau membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni budaya tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi tertentu. Ia juga boleh dikatakan memenuhi citarasa tertentu atau memenuhi pasaran tertentu itu sendiri. Baiklah, mengapa inovasi perlu dilaksanakan? Ini adalah demikian kerana ekoran daripada kelemahan sistem pendidikan, iaitu masih kurangnya aspirasi rakyat terhadap pendidikan negara. Di sini sama ertinya dengan rakyat yang masih berada di takuk yang lama atau berada di takuk yang bawah dan mereka tidak langsung didedahkan mengenai kepentingan pendidikan itu sendiri. Menurut Sufyan Hussein tahun 2001 melalui kertas kerjanya pada Seminar Dasar dan Pengurusan Pendidikan menyatakan inovasi ialah bermaksud pembaharuan modifikasi atau membaiki idea, benda, ilmu dan ciptaan seni, budaya tamadun dengan tujuan memenuhi fungsi tertentu. Baiklah, di sini mengapa inovasi perlu dilaksanakan? Hal ini adalah ekoran daripada kelemahan sistem pendidikan dan masih kurangnya aspirasi rakyat itu sendiri. Mereka masih berada di takuk lama di mana mereka tidak mementingkan kebutuhan pendidikan dalam masa depan mereka. Rakyat masih kekurangan sumber yang menunjangkan kepada pelaksanaan pendidikan, contohnya melalui sejarah lampau Perang Dunia Kedua di mana mereka menghadapi krisis kewangan. Oleh yang demikian, mereka tidak dapat membeli atau mendapatkan buku teks atau bantuan tambahan bagi pelajaran mereka. Selain itu, terdapat kelemahan dalam sistem pendidikan dan dalam diri masyarakat itu sendiri. Kelemahan dasar atau sistem pendidikan negara ialah apabila sistem persekolahan vernakular di Malaysia dilaksanakan. Hal ini telah banyak menambahkan persoalan sekaligus menjadikan pendidikan berorientasi peperiksaan dan peperiksaan itu adalah untuk pencapaian akademik. Ini ialah berdasarkan sistem peperiksaan semata-mata demi mengecapi peluang pekerjaan yang lebih baik pada masa hadapan mereka. Baiklah, seterusnya ialah dasar dibentuk dalam sesebuah negara adalah bertujuan untuk memudahkan penyelarasan dan pengaturan sistem melalui perjalanan hidup. Menurut Sufyan Hussein, pada tahun 2002 telah mengkategorikan dasar-dasar yang digubal adalah berikutan mengikut kepada 4 tujuan, iaitu melalui kawalan, solusi atau penyelesai masalah, kebajikan atau perkhidmatan dan inovasi. Inovasi dalam pendidikan adalah bahan pengajaran berasaskan IT dan multimedia. Bahan pengajaran berasaskan IT dan multimedia merupakan alat baru dalam pembelajaran di sekolah-sekolah. Melalui audio, video, grafik dan teks, ini akan dapat membantu pengajaran di sekolah. Melalui penggunaan PowerPoint dan video juga dalam pengajaran sekolah akan dapat membantu pelajar untuk lebih fokus dalam pelajaran. Inovasi dalam pendidikan juga adalah melalui pentaksiran berasaskan sekolah iaitu PBS. Adakah anda pernah mengetahui mengenai PBS?
Melalui Plan Strategik Interim 2011 hingga 2020 dan PPM 2013 hingga 2025, pelaksanaan sistem PBS ini adalah salah satu langkah Kementerian Pelajaran Malaysia dalam meningkatkan pendidikan di Malaysia. Pelaksanaan ini adalah bertujuan untuk melahirkan modal insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek yang mampu bersaing dengan dunia global. Okey, seterusnya bagi inovasi yang dilakukan dalam negara melalui pendidikan adalah jenis sekolah, sekolah bestari, sekolah kluster, sekolah berprestasi tinggi, iaitu sekolah bestari di mana dipanggil juga dengan nama Smart School, merupakan sekolah yang membawa pendemokrasian pendidikan secara selaras, di mana sekolah ini bukan hanya untuk pelajar pintar, tetapi ianya merupakan satu langkah bestari bagi menjamin tiap pelajarnya dengan pelbagai jenis orang yang kaya atau miskin, yang kuat atau lemah untuk mencapai potensi sepenuhnya dengan cara yang paling sesuai. Seterusnya, sekolah kluster yang dikenali juga dengan nama Cluster School of Excellence, iaitu sekolah yang bertaraf tinggi antara sekolah-sekolah lain di Malaysia. Penjenamaan ini diberikan kepada sekolah yang dikenal pasti cemerlang dalam klusternya daripada aspek pengurusan sekolah dan kemenjadian pelajarnya. Penganugerahan sekolah kluster ini adalah termaktub dalam Bab 9 Pelan Induk Pembangunan Pendidikan PIPP yang dilancarkan pada 16 Januari 2006. Sekolah berprestasi tinggi pula iaitu PBT High Performance School di Malaysia merupakan satu sekolah yang mempunyai identiti serta menyerlah dalam pendidikannya. Ini adalah bertujuan untuk membangun modal insan selaras dengan kehendak falsafah pendidikan kebangsaan. Seterusnya adalah inovasi melalui tumpuan sekolah, iaitu sekolah sukan dan sekolah seni. Menyedari kepentingan sukan dalam menyepadukan pelajar dari akar umbinya, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mewujudkan sekolah sukan yang mana peranan sukan turut membantu dalam melahirkan modal insan yang berpendidikan. Perpaduan nasional juga mampu dibentuk dan dimurnikan selaras dengan matlamat negara dalam mengintegrasikan rakyatnya melalui sukan. Fokus utamanya ialah melahirkan atlet murid bertaraf dunia, penggunaan tenaga jurulatih profesional, pengkhususan sains sukan merentasi kurikulum dan penekanan sukan sebagai kerjaya. Sekolah seni di Johor Bahru turut membuka peluang dan ruang kepada para pelajar yang begitu menunjukkan keterujaan dan cenderung kepada seni, serta ianya dapat mengimbangi pembangunan potensi anak pelajar selaras dengan tuntutan pembangunan pelbagai kecerdasan yang dimiliki oleh seorang pelajar. Melalui inovasi pendidikan juga kita akan dapat menambah baikkan melalui kurikulum ICT. Penggunaan ICT dalam pendidikan adalah begitu meluas jika dibandingkan dengan penggunaan kaedah lama iaitu buku teks. Ia dapat memberikan maklumat yang meluas mengikut kehendak semasa, iaitu pelajar akan mampu memperoleh input yang berguna dengan kaedah yang betul. Ini kerana penggunaan ICT adalah merentasi dunia tanpa sepadan dan dunia berada di ujung jari. Selaras dengan itu, penggunaan IT ini juga membantu pelajar untuk menguasai kaedah dan kepentingannya dalam kehidupan serta masa depannya kelak. Guru juga mampu mempelajari penggunaan dan kebaikan mereka dalam mengajar di dalam kelas tanpa menggunakan alatan atau cara lama berpandukan buku teks, kertas, mahjong dan kad manila sahaja. Inovasi melalui profesionalisme, iaitu latihan dalam perkhidmatan dan pembelajaran secara berterusan. Melalui latihan dalam perkhidmatan dan pembelajaran sepanjang hayat ini, ilmu pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran pengkhususan pedagogi adalah menurut untuk para guru menyelami dan melatih diri semula semasa perkhidmatan. Ia mampu mempertingkatkan tahap profesionalisme dalam diri. Ia juga sekaligus dapat memperkukuhkan kapasiti dalam memperbaiki pembelajaran pelajar dengan melanjutkan pelajaran ke tahap yang profesional. Hal ini selaras dengan mengembangkan potensi insan ke tahap yang diingini. Seterusnya,
Apakah kesan inovasi dalam pendidikan? Melalui penambahbaikan atau pembaharuan yang dilaksanakan dalam pendidikan, ianya akan memberikan hasil perubahan teknologi internet dan keperluan dunia tanpa sepadan. Teknologi ini akan memberikan sesuatu yang baharu kepada dunia pendidikan negara. Kesan inovasi ini terbagi kepada tiga, iaitu kesan dalam strategi pengajaran inovatif, penggunaan teknologi dalam pengajaran dan perkembangan persekitaran pembelajaran. Kesan inovasi dalam pendidikan yang pertama iaitu strategi pengajaran inovatif. Strategi ini perlu melalui pembelajaran melalui masalah berdasarkan projek, elektronik dan laman sesawang. Melalui pengajaran inovatif ini, pelajar dan guru akan dapat menggunakan cara pengajaran dan pembelajaran yang lebih baharu jika dibandingkan dengan penggunaan buku teks yang lebih lama dan membosankan pelajar. Ini sekaligus dapat mempertingkatkan taraf pembelajaran yang memberangsangkan kepada para pelajar. Kesan yang kedua pula ialah penggunaan teknologi dalam pengajaran. Penggunaan PowerPoint, audio dan video yang akan membantu pelajar untuk lebih fokus belajar di dalam kelas. Ini selari dengan tarikan imej-imej yang dipamerkan dalam penggunaan teknologi yang lebih maju di abad ini. Kesan inovasi pendidikan yang ketiga iaitu perkembangan persekitaran pembelajaran. Melalui dua tahap iaitu persekitaran pembelajaran personal iaitu PLE dan persekitaran pembelajaran secara maya. Pembelajaran secara personal iaitu melalui pengetahuan menggunakan teknologi, maka mereka mampu mencari serta mengupas permasalahan dalam pembelajaran atau maklumat yang diperlukan dengan pencarian secara individu. Di pembelajaran secara maya pula, mereka akan mencari maklumat melalui penggunaan internet iaitu ICT. Baiklah, secara kesimpulannya, inovasi atau pembaharuan dalam pendidikan negara amat perlu dinaik taraf dan digubal mengikut kehendak semasa di mana ianya dapat membantu negara dalam melahirkan generasi muda yang berpendidikan tinggi selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan. Sehubungan dengan itu, pendidikan negara kita akan terus maju dan pastinya akan dapat mengecapi tempat di mata dunia dengan penjenamaan dan pembaharuan yang dikekalkan setanding dengan negara barat. Inovasi ini amat memberi impak besar kepada negara sekiranya generasi baru yang cemerlang dapat dilahirkan dan menjadikan negara menerusi rakyat yang celik ilmu. Sekian saja tajuk perbincangan kita mengenai inovasi dalam pendidikan pada hari ini. Semoga kita berjumpa lagi di lain masa. Sekian, terima kasih dari saya, Mastura binti Katamin.